pagi, cikgu. Okey, selamat pagi semua. Boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Okey, sebelum tu tengok sampah kiri dan kanan kamu. Kalau ada sampah boleh buang dulu. Tak ada, cikgu. Okey, bersih semua. Okey. Semua sihat hari ni? Sihat, cikgu. Okey, cikgu harap kamu semua sihat sebab sekarang ni musim hujan. Jadi tolong jaga diri, jaga kesihatan masing-masing. Okey. Sebelum tu macam yang cikgu dah paparkan kat hadapan, World Cup Qatar 2022. Okey, siapa tengok Ya, cikgu. perlawanan ni? Jerman kalah, cikgu. Okey, tim mana yang kamu sokong? Boleh beritahu cikgu? Saya sokong Jepun, Tapi cikgu. Jepun yang Morocco. Morocco, saya Brazil. Okey, nampaknya semua mengikuti perkembangan semasa. Okey, berdasarkan match kat depan ni, perlawanan ni, saya nak kamu perhatikan betul-betul dan bagi tahu saya apa yang berbeza kat sini, apa yang kamu dapat kenal pasti. Bendera. Waktu cikgu. Waktu yang macam mana? Kalau Qatar pukul 10, Brazil pukul 4. Okey, betul. Maknanya dekat sini macam kita tahu siaran langsung Piala Dunia ni berlaku serentak. Tapi kita tengok Qatar pukul 10, perlawanan dia pukul 10. Brazil pukul 4, Malaysia pukul 3 pagi. Jadi kalau kamu nak tengok, kamu kena stay up lah. Kamu kena stay up, kamu nak tengok bola. Ada yang tengok? Yang Ada cikgu tapi setengah tu ngantuk. Saya memang bangun awal, cikgu. oh, tapi kena pandai ni lah bahagikan masa. Jangan fokus sangat dengan bola ni. Boleh tapi kena pandai-pandai lah. Okey. Boleh agak tak tajuk apa? Macam okey, sebelum tu macam tajuk minggu lepas. Siapa ingat tajuk minggu lepas? Gerakan bumi. Pergerakan ada? Dia ada berapa jenis? 2. Iaitu Putaran dan peredaran. okey, pergerakan bumi ada 2, peredaran dan juga putaran. Kalau yang ini kita nampak perbezaan waktu tempatan. Jadi kamu gagak dia peredaran ataupun putaran? Berdasarkan apa yang kamu dah belajar minggu lepas. Putaran, cikgu. Putaran cikgu. Putaran. Okey. Cuba kenapa kamu kata putaran? Sebab saya rasa dia putaran, cikgu. Lagi yang lain? Tak ingat cikgu. Okey, macam ni. Sebab putaran yang macam mana kamu belajar konsep yang lepas, putaran dia melibatkan dalam satu paksi. Jadi dia tidak beredar mengelilingi matahari. Tu saya nak kamu refresh balik yang minggu lepas. Okey. Untuk menguji tahap kefahaman kamu pembelajaran lepas dan juga pengetahuan sedia ada kamu, saya ada sediakan satu soalan kuis. Saya edarkan. Soalan ni soalan simple. Ada benda yang kamu dah belajar minggu lepas dan ada pengetahuan sedia ada kamu sendiri yang kita akan masuk lebih lanjut pada minggu ini. Jadi saya bagi masa dalam 5 minit untuk kamu jawab 10 soalan berikut. Okay, boleh mula jawab sekarang. Kalau boleh kamu jangan bincang dengan kawan. Ni pengetahuan kamu saja. Saya nak tengok faham ke? Boleh buat? Boleh cikgu.
kita masih ada lagi masa. Dia pergerakan bumi ni dia memang agak mengelirukan sebab peredaran dan juga putaran. Jadi kamu kena faham betul-betul apa itu peredaran, putaran. Ingat balik pembelajaran lepas. Jadi kamu boleh bezakan tu, dah boleh jawab sebenarnya. Siap, cikgu. Okey, yang lain dah siap? Dah. Dah. Okey, saya nak bincang soalan ni. Dan saya harap kamu boleh bagi respon dekat saya. Okey, soalan ni soalan yang sama dengan yang saya bagi. Okey, soalan kuis arahan. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah berkaitan pergerakan bumi. Okey, soalan yang pertama, saya pilih sukarela lah untuk jawab. Yang pertama, yang pertama. Bumi berputar pada pastinya. Betul. Betul. Yang lain jawab betul ke salah? Betul. Okey, betul. Bumi berputar pada paksinya. Yang nombor 2. Saya nak cuba cikgu. Okey, boleh. Bumi berputar dari barat ke timur. Betul. Betul. Okey. Kamu kena ingat dari barat ke timur. Okey, okeylah. Yang ketiga. Satu putaran lengkap bumi bersamaan dengan 1 tahun. Salah. Salah. Apa yang betulnya? 1 hari. Okey, satu putaran lengkap bumi bersamaan dengan 1 hari. Putaran, kita kena ingat putaran dekat paksi dia sahaja. Okey, dia tidak mengelilingi matahari. Jadi bersamaan dengan 1 hari. Yang keempat. Saya. Okey. Satu peredaran lengkap bumi bersamaan dengan 1 hari. Jawapannya salah. Apa yang betul? 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Sebab dia beredaran. Okey, peredaran lengkap bumi dia mengelilingi matahari. Matahari. Jadi 365 hari bersamaan dengan 1 tahun. Yang kelima. Cikgu. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Betul. Betul. Yang ni macam mana kamu tahu? Sebab 1 hari memang Memang Ada 24 jam. Memang 24 jam. Okey. Memang kamu tahulah 1 hari 24 jam. Nombor 6. Bumi beredar mengelilingi bulan. Salah. 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 Sepatutnya Matahari. bumi beredar mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. Okey, kamu kena bezakan. Jadi kalau mai lah soalan macam mana pun kamu boleh jawab. Nombor 7. Saya cikgu. Okey. Peredaran bumi adalah mengikut lawan arah jam. Jawapannya betul. Betul. Yang lain jawab? Betul ke? Betul. Betul juga. Okey. Nombor 8. Kejadian siang dan malam adalah disebabkan peredaran bumi. Salah. Salah yang jawapannya? Putaran. Kejadian siang dan malam adalah disebabkan putaran bumi. Kenapa putaran bumi? Kenapa siang dan malam disebabkan putaran bumi? Sebab kan 1 hari 24 jam. Itu ada siang dan malam. So bumi berputar pada paksi dia, bukan mengelilingi matahari. Betul. Sebab putaran bumi dia statik, dia tak mengelilingi matahari. Jadi kejadian siang dan malam yang kita alami ni disebabkan oleh putaran bumi. Yang ke-9. Saya cikgu, kejadian 4 musim adalah disebabkan peredaran bumi. Jawapannya betul. Betul. Dan yang terakhir nombor 10. Bumi dan planet lain beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Betul. Betul. Okey, saya tengok 10 soalan ni boleh jawab dengan baik. Ada soalan yang hanya konsep saja yang kita belajar minggu lepas, tapi ada yang soalan-soalan yang kita akan belajar hari ni. Jadi saya nak tengok dulu adakah kamu semua ada pengetahuan sedia ada melalui
kehidupan seharian macam 24 jam, benda-benda macam ni, kejadian siang dan malam. Jadi bila kamu ada basic, lepas ni mungkin kamu boleh faham dengan lebih cepat lah. Okey, kita akan mula pembelajaran pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan mulakan pengajaran pada hari ini. Okey, pada minggu yang lepas kamu dah belajar iaitu pergerakan bumi. Pergerakan bumi ada dua iaitu putaran dan peredaran. Hari ini kita akan spesifik iaitu kesan putaran bumi. Sebelum tu, pada akhir pembelajaran nanti saya nak kamu dapat kamu akan dapat, saya akan bahagi dulu papan putih ni. Ada beberapa harian. Pada akhir pembelajaran kamu akan dapat menjelaskan kesan putaran bumi. Kamu boleh nampak slide saya? Boleh. Okey. Kesan putaran bumi yang pertama, kita akan ada 4 kesan putaran bumi, tapi saya akan ajar satu-satulah. Yang pertama, siang dan malam. Okey, kita tengok sini. Nanti kamu boleh buat ikut nota kamu sendiri, peta iting siang dan malam. Okey, saya perlukan 2 orang pelajar untuk tunjukkan satu demonstrasi siang dan malam. Okey, Bada boleh tolong tutup lampu? Boleh cikgu. Okey, siapa nak wakil pelajar nak mai ke hadapan? Kita boleh tengok siang dan malam. Siang dan malam ni saya rasa ini semua pengetahuan kamu. Saya cikgu. Saya juga cikgu. Okey. Kamu boleh tunjuk kat kawan kamu macam mana siang dan malam ini berlaku. Okey, saya ada 2 alat bantu mengajar. Yang ni kamu boleh jadikan sebagai matahari. Okey, boleh. Dan seorang lagi boleh pusingkan Okey. Okey, yang pertama ni Malaysia dan yang bertentangannya adalah San Francisco. Okey. Kamu lihat, Aina suluhkan lampu pada Malaysia, maka pada bahagian Malaysia adalah Siang. Dan yang tidak kena cahaya matahari adalah Malam. Kamu boleh faham? Oh, faham cikgu. Senang je kan ni? Okey, terima kasih. Oleh itu, pada kesan yang pertama, siang dan malam, bahagian terima cahaya matahari siang dan yang tidak menerima cahaya matahari malam. Okey. Seterusnya adalah perbezaan waktu tempatan. Okey, yang kedua kita tengok. Kedua, perbezaan waktu tempatan. Saya rasa kamu pun tahu perbezaan waktu tempatan, tapi kamu agak keliru. Sebab awal tadi kamu dah tengok iaitu cikgu dah bagi satu poster yang menunjukkan FIFA World Cup kan. Okey. Untuk lebih jelas, kamu tengok kat depan, saya ada tunjuk perlawanan bola sepak semasa Sukan Olimpik Rio iaitu Brazil 2016 disiarkan secara langsung pada waktu yang berbeza di tempat yang berlainan. Sebagai contoh, kamu lihat di situ Alaska. Alaska
1:30 petang hari Rabu. London 11:30 malam hari yang sama iaitu Rabu. Dan juga 4:30 pagi Khamis yang berbeza. Kita tengok macam mana dia berbeza waktu dan juga hari. Okay. Kamu dah belajar sebelum ni putaran bumi. Bumi berputar pada paksinya selama 24 jam. iaitu 1 hari. Okey. Satu putaran lengkap bersamaan 24 jam. 360 darjah. 360 darjah. Tu kita buat matematik sikit lah kat sini. Okey. Kalau 1 jam, berapa darjah yang kita akan dapat? Bahagi 360 Betul, Bada. Okey, 360 darjah kita akan bahagi dengan 24 jam. Jadi 15 darjah bersamaan 1 jam bersamaan dengan 15 darjah. Manakala 1 darjah bersamaan 4 minit. Maksudnya bila bumi nak berputar 4 minit 1 darjah, 4 minit 1 darjah sampailah 24 jam bersamaan 360 darjah. Maka hasilnya kita akan dapat 24 zon waktu. Macam itulah kita akan dapat 24 zon waktu tu. Sebab 24 jam, satu putaran lengkap 360 darjah. Boleh faham setakat ni? Boleh, Boleh, cikgu. Okey. Okey, saya ada sertakan satu jadual. Kamu lihat dekat bawah tu ada masa kan? Ya. Itu adalah zon waktu. Kamu tengok. Saya letakkan arrow. Perbezaan antara 1 dan 2 adalah 1 jam. Maka 1 zon waktu bersamaan 1 jam. Total daripada semua waktu tu 24 zon waktu bersamaan 24 jam. Okay, faham kan? Setakat ni. Bumi akan berputar dari barat ke timur. Ya, pandai. Kamu dah belajar sebelum ni kan? Ya. Okey. Saya kotakkan warna merah ni. Siapa tahu? Bahagian merah ni ada barat ke timur? Timur. Betul, timur. Sebab bumi berputar dari barat ke timur. Maka kotak yang sebelah lagi adalah barat. Pada bahagian timur, matahari terbit timur, dari timur. Maka bahagian timur masanya adalah lebih awal berbanding pada tempat di barat, bahagian barat. Kamu lihat di tengah-tengah, dalam butang kamu pun ada tapi saya pancarkan di hadapan adalah Isnin. Di situ adalah garis meridian pangkal. Isnin tengah hari. Kita akan beraktiviti ya. Kamu jawab, saya nak kamu jawab. Okey. Isnin tengah hari, pada bahagian sebelah kanan adalah bahagian timur. Dan sebelah kiri adalah barat. Okey. Timur masa dia akan lebih awal. Okey. Kita akan lihat poin di Kuala Lumpur. Agak-agak kamu, Kuala Lumpur sekarang mengalami waktu pada pukul berapa? Kalau kamu tengok bawah ni, 7 petang. Betul, 7 petang. Tu ni 7 petang. Budak-budak balik sekolah kaca kamu lah. Balik bermain. Lepas tu mak suruh bagi balik. Nak makan, mandi apa semua kan? Ya. Okay. Dekat Tokyo, pukul berapa? 9 malam. 9 malam. Orang dekat Tokyo dah tengok TV dah. Kita baru duduk makan. Baru nak siap-siap semayang semua. Boleh faham setakat tu? Okey. Sekarang ni London. London pukul berapa? Agak kamu? Pukul 12 hari. Mereka tengah bekerja. Lepas tu kita dah nak tidur. Mereka masih bekerja. Dan yang terakhir, San Francisco. Mereka pukul berapa? 4 pagi. Baru nak tidur. Sedang dia pun tidur, duk mimpi. Kita dah habis lah. Kita nak tidur pula, depa duk tengah tidur. Okey,
boleh faham setakat tu? Boleh, cikgu. Yang kedua, perbezaan waktu tempatan. Jadi lepas ni kalau kamu nak tengok waktu, kalau kamu pergi luar negara, contohlah kamu pergi bercuti dekat Malaysia pukul berapa, dekat sana berapa, so berbeza waktu depa. Okey, yang ketiga kita akan ada lagi dua, iaitu pembiasan Angin lazim. Kamu biasa dengar tak pembiasaan angin lazim ni? Tak, cikgu. Tak biasa dengar? Okey, kita akan belajar ni kalau lebih lanjut. Tapi sebelum tu, cikgu nak tunjuk satu video supaya kamu lebih faham. Lepas pada tu kalau kamu tak faham, cikgu akan terang lagi sekali. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Angin lazim. Boleh nampak? Nampak, cikgu. Nampak kan? Angin lazim. Putaran angin dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia. Tiupan angin itu akan tukar arah akibat daripada daya Coriolis ini. Contohnya, di hemisfera utara, tarikan graviti ini akan menyebabkan pergerakan angin terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya. Manakala di hemisfera selatan pula, tiupan angin adalah terbias ke arah kiri. Jadi ini juga merupakan kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Semua boleh faham ke? Ke kamu macam berapa masih faham? tak berapa faham? Faham, cikgu. Tak faham, tak apa. Cikgu akan terangkan yang lebih lanjut. Okey, kamu lihat tadi dalam video tu bumi kan bumi kita bulat. Okey, bumi berputar pada paksinya dari Barat ke timur. okey, barat ke timur. Lepas tu putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti yang dinamakan daya Coriolis tadi tu. Daya Coriolis ni yang akan memesongkan tiupan angin yang mana atas adalah hemisfera utara dan bawah adalah hemisfera selatan. Okey. Pergerakan udara berlaku bila udara lalu, bumi berputar, maka udara itu dia takkan turun bawah, dia akan Terbias ke kanan. ke kanan, betul. Manakala udara yang di selatan akan terbias Ke kiri. ke kiri. Okey, boleh faham sekarang ni? Boleh, cikgu. Oh, faham, cikgu. Kamu boleh sambung lagi ke? Ke kamu dah macam penuh sangat dah ni? Boleh. Last dah, lagi satu dah kita tinggal. Kesan yang terakhir iaitu Kejadian Kejadian pasang pasang surut. kejadian pasang surut. Okey, kalau kamu okey, saya nak bagi gambaran lah first ni sebelum pasang surut ni. Kamu biasa pergi pantai tak? Biasa. Kalau kamu kan form 2 kan. Kalau kamu pergi pantai kan, kamu macam mesti akan ambil kayu, tulis dekat pasir kan. Selalunya kamu tulis I love apa-apa kan. Lalu macam tu lah kan. Betul tak? Okey. Okey, bila kamu tulis, lepas tu kamu perasan tak ayam tu dia akan tertarik ke dalam. Lepas tu bila kamu tulis, tiba-tiba tulisan tu akan terpadam. Ayam lekmai kan? Okey. Kejadian tu akan berlaku iaitu kejadian pasang surut. Tapi kamu tak perasan kan? Okey.
kejadian pasang surut, fenomena pasang surut ni berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam. Disebabkan oleh tarikan graviti itulah antara bumi dengan bulan atau bulan dengan matahari. Jadi kamu nampak ada air pasang D dengan B, air surut A dengan C, betul? Tapi kamu, saya akan tunjuk lagi satu video untuk kamu lebih faham. Tapi kamu bayangkanlah, bumi kita bulat, tepi-tepi tu ada cecair, iaitu air itulah. Dan kamu bayangkan macam teluk masin. Kalau kamu nampak kan, okay, yang warna merah tu bumi, yang luar putih tu air yang dalam bumi, yang dekat bumi. Okay. Fenomena pasang surut ia berlaku sebanyak 2 kali dalam fenomena pasang surut ia berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau matahari. Daya tarikan graviti bulan yang kuat akan menarik air laut di permukaan. Fenomena pasang surut ia berlaku sebanyak 2 kali disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau matahari. Daya tarikan Kau graviti nampak? Kan saya kata macam teluk masin kan? Yang tengah tu bulan, yang tepi tu cecair yang ada untuk berlakunya air pasang surut. bulan yang kuat akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. Contohnya kamu lihat di sini, kawasan B dan T akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya air pasang. Pada masa yang sama, kawasan A dan C akan mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan B dan T. Tetapi bulan dia akan bergerak. Jadi apabila bulan bergerak ke A dan C akan mengalami air pasang. Dan B dan D sekarang adalah air surut. Terdapat 2 jenis pasang surut, iaitu pasang perbani dan pasang anak. Kau tahu pasang perbani dengan pasang anak apa yang beza? Apa beza dia pasang perbani dan juga pasang anak? Okey, pasang perbani ni matahari, bulan dan juga bumi duduk dalam satu baris. Manakala pasang anak, matahari, bulan dan juga bumi duduk secara 90 darjah menegak. Kita tengok. Pasang perbani atau air pasang besar berlaku apabila bulan, bumi dan matahari berada dalam kedudukan garis lurus. Pasang anak berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada pada sudut tegak. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, saya rasa sekian saja daripada cikgu untuk pengajaran hari ini. Kita akan teruskan dengan satu aktiviti untuk lebih tingkatkan lagi pemahaman kamu terhadap pembelajaran hari ini. Okey, baiklah murid-murid. Tadi korang telah belajar kan apa yang kesan-kesan untuk putaran bumi, kan? Ya, Seterusnya kita akan buat satu aktiviti untuk menguji kefahaman korang dengan lebih mendalam tentang kesan-kesan putaran bumi. Aktiviti dia mudah dan menarik, ya. Nanti kita akan buat gallery walk. Tahu gallery walk? apa tu cik? Gallery walk ni dia macam kumpulan lain dan kumpulan kamu akan buat satu modul ataupun peta minda. Lepas tu awak akan bentang, kawan-kawan awak akan berjalan ke kumpulan awak untuk melihat hasil apa yang telah awak buat. Macam tu, faham? Okey. Saya akan bagikan kamu dalam kumpulan mengikut kumpulan meja lah. Macam biasa, ni meja tu nanti seorang
ketua. Antek seorang ketua untuk memilih tajuk, iaitu tajuk dia berkaitan dengan kesan-kesan ni. Ada siang dan malam, perbezaan waktu tempatan, kejadian pasang surut dan juga pembiasan angin lazim. Okey, cikgu telah sediakan kertas mahjong di sini. Ketua kumpulan boleh ambil dan juga pilih terus cabut untuk tajuk yang akan kamu buat. Boleh ambil, jangan malu-malu. Ambil satu kumpulan satu je. Ni marker yang ambil dulu marker. Ni awak. Ni pilih lah. Okey, sama-sama. Okey, jawapan dia ada di sini So, tugasnya semua kena bergerak untuk ambil jawapan-jawapan di hadapan. Kena baca betul-betul supaya dia ada berkaitan dengan kesan-kesan yang kamu pilih tu lah. Faham? Boleh ambil di sini. Jangan ambil yang salah. Kena baca betul-betul. Bolehlah bergerak. Awak boleh buat mengikut kreativiti masing-masing lah. Okay? Boleh pilih dah cikgu. Boleh pilih. Boleh pilih. Saya juga akan sediakan sticky note lah untuk awak komen hasil nanti. Hasil kumpulan-kumpulan yang lain. Okay? Apa? Tahu tak jawapan? Letak je. Kamu ada gam? Dalam beg kamu ada gam? Ada. Cikgu. Ada kan dalam beg? Nak pergi ambil sekejap cikgu. Ada cikgu. Ada Awak dapat tajuk apa ni? Perbezaan waktu tempatan, kejadian siang dan malam. Awak dapat apa? Kejadian pasang surut dengan pembiasan angin lazim. Buat je ikut kreativiti awak. Kalau salah nanti cikgu betulkan ya. Kalau awak rasa salah, cuba tengok jawapan orang sebelah. Kalau ada jawapan awak di situ, bolehlah tukar. Kalau ada yang salah lah. Kalau dia nak tukar, bertukarlah. Betul lah. Cari jawapan. Ni kejadian pasang surut dengan Pembiasan angin lazim. pembiasan angin lazim. Nanti bentang cikgu nak ahli kumpulan semua ada bercakap Okey, cikgu.
Jom. Okay, kamu ada masa dalam 3 minit lagi. Belum masih. Telur masin. Ingat telur masin. Telur masin. Pasal surut. Bulan belakang ada sticky note tadi tak? Ada cikgu. Oh ada. Nak lebih tak? Ambil lah. Bella, kamu ada masa 1 minit lagi. Kalau dah siap bagi tahu. Dah cikgu. Kami Dah dah ada siap. kes. Oh, belum lagi. Sekarang belum lagi. Dengar. Umur betul ni? Ya. Baik. Okey, disebabkan bulan belakang lambat siap, jadi diorang lah kebentang awal dia. Adil lah kan. Boleh cikgu. Okey, siap. Dah cikgu. Baiklah, jom kita pergi ke kumpulan belakang. Tak payah, dah letak je dah. Oh, tak cikgu. Okey, kumpulan kami dapat soalan tentang kejadian pasang surut dan pembiasan amil lazim. Saya akan terangkan berkenaan dengan kejadian pasang surut. Okey, ni gambar rajah yang kami dah lukis. Kalau kita semua nampak kawasan A dan C mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan D, ke kawasan B dan D masa kejadian pasang surut tu. Kemudian kawasan B dan D pula berlakunya peningkatan paras air laut. Dan kejadian pasang surut ini berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam. Seterusnya Aina. Seterusnya ialah kesan pembiasan angin lazim. Sini kami lukis gambar rajah bagaimana berlakunya pembiasan angin lazim. Huraian kami yang pertama, putaran barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi iaitu daya Coriolis. Anak panah yang kami lukis ni menunjukkan daya Coriolis dia lah. Hemisfera selatan, angin akan terbias ke kiri. Kalau hemisfera utara yang atas ni pula akan terbias ke kanan. Darah Coriolis ini menyebabkan pemosongan arah tiupan angin lazim dunia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey, yang lain kumpulan lain ada soalan tak yang nak diajukan dari kumpulan ni? Belum faham. Betul faham lah ni? Awak? Okay, faham. Betul ke cikgu jawapan kami? Okey, jawapan semua betul. Okey, tahniah tepuk tangan. Okey, korang bagilah bintang dekat kawan-kawan tu, dia ada sticky note. Sticky note awak lah. Bawa. Apa Tu dia punya. mesti kena orang Bagi dia bintang. lebih banyak sikit. Ya, bulan awal bujur je. Telur masin cikgu. Yang tu telur masin cikgu. Oh, telur masin dia punya air nak sediakan air. Oh ni bulan. Bukan bulan dia tu yang telur masin. Permukaan bulan ke tidak rata. Okey, alasan boleh diterima. Alasan boleh diterima ya. Member awak bagi
Belum, cikgu. Dia Nak bukan bagi minta bintang. banyak Aina? Tak full. Dapat je. Dapat apa? Oh, 4, 4, 5. Okey, Empat jom bintang kita yang mana? nanti bagi dia orang pula. Okey. Kejap. Wah, kamu dapat soalan aku. Kami perbezaan waktu tempatan dengan kejadian siang dan malam. Okey. Jadi kami dah lukis perbezaan waktu. Ada waktu London pukul 12, Alaska pukul 2 pagi, Jepun pukul 9 malam dan Malaysia pukul 7 malam. Dalam setiap jam bumi akan berputar sebanyak 15 darjah longitude. Bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran. Kawasan di timur garisan meridian pangkal terima cahaya matahari terlebih dahulu berbanding barat. Sebab itulah Malaysia lebih awal berbanding London dan Alaska. Okey, yang kedua, kejadian siang dan malam sama dengan demonstrasi cikgu tadi, iaitu bahagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, manakala bahagian yang tidak menerima pancaran matahari akan mengalami waktu malam. Faham? Bulan lain ada solat. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu, faham je. Cikgu ada solat. Ni lorek ni apa ni? Yang ni bahagian yang tak kena matahari. So dia malam, waktu malam. Oh, nampaknya kamu faham lah ni. Okey, cikgu semak sekejap ya. Bulan tu bolehlah bagi bintang dulu ya. Sebentar ada cikgu semak. Okey. Nampaknya kumpulan ni dapat semua betul. Tepuk tangan. Okay, nampaknya kamu semua faham apa yang kita pelajari hari ni. Sebab semua jawapan ni betul semua ni. Cikgu cari yang salah tapi semua betul. Hebat. Hebat, semua hebat. Okay, bolehlah duduk ke tempat masing-masing ya. Maka tu pulangkan, nanti hilang tu masuk dalam teh. Aina, mana cikgu? Rasa cikgu. Okey, baiklah. Untuk aktiviti kita pada hari ini, apa yang kamu dapat? Boleh bagi tahu tak apa yang kamu dapat? Secara ringkasnya lah, secara ringkas. Okay, bagi saya dapat menjelaskan kesan putaran bumi yang 4 tadi, siang dan malam, perbezaan waktu tempatan, kebiasaan angin lazim dan kejadian pasang surut. Betul. Okey, semua faham apa yang kita pelajari hari ini? Faham, cikgu. Kalau cikgu tanya, dapat jawab tak? Boleh. Oh, boleh. Okey, cikgu ada satu soalan yang agak hebat lah. Okey. Soalan cikgu macam ni. Seperti yang kita tahu, Jepun dia lebih awal pagi daripada kita. Maksudnya diorang lebih awal lah. Diorang bangun lebih awal daripada kita. Kalau diikutkan, dia ada jarak beberapa jam. Okey. Mengapakah dia terjadi begitu? Kenapa Jepun dia lebih awal pagi, malam pun dia lebih awal malam daripada kita? Kalau Saya nak cuba cikgu. cubalah. Sebab kedudukan Jepun lebih depan daripada Malaysia. Oh, depan. Ha. Oh, ada lagi yang nak cuba? Jepun lebih maju dari Malaysia. Oh, dia memang lebih maju tapi okey, lagi next try. Sebab Jepun berada di bahagian timur Wah, berbanding Malaysia. buat tangan. Jawapan dia tepat. Ya, sememangnya Jepun tidak dinafikan lebih maju, tapi itu bukanlah faktornya ya. Itu bukanlah faktor sebab dia awal siang. Faktor dia adalah sebab dia lebih ke timur berbanding dengan di Malaysia. Okey, faham? Faham cikgu.
Okey, nampaknya objektif kamu hari ini untuk menjelaskan kesan-kesan putaran bumi, iaitu siang malam, perbezaan waktu tempatan, kejadian pasang surut dan juga pembiasaan angin lazim. Semuanya tercapai lah, semua faham. Okey. Selepas ini cikgu akan bagi latihan lah. Latihan itu di muka surat 55. Okey. Buatlah buat tu dan hantar pada kelas yang akan datang. Okey, ada apa-apa soalan yang nak tanya dengan cikgu sebelum kelas kita tamat? Ada cikgu. Ada Okey, cikgu merumuskan untuk hari ini kita telah belajar itu 4 kesan putaran bumi, iaitu siang dan malam. Bagaimana berlakunya siang dan malam. Yang kedua iaitu perbezaan waktu tempatan. Bagaimana setiap negara memiliki waktu yang berbeza walaupun kita di dalam bumi yang sama. Lepas tu kejadian pasang surut, bagaimana air di satu tempat ini, mengapa air di satu tempat ini dia surut manakala pada masa yang sama di tempat lain waktu tu pasang. Okey, yang terakhir iaitu perbiasaan angin lazim. Okey, kita akan berjumpa di kelas yang akan datang. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu.